Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pelajar-pelajar, berjumpa kita pada pagi ini dengan bab 1, kedatangan kuasa barat. Okey, jadi untuk tingkatan 3 kita ada 8 bab lah. Okey. Jadi hari ini kita nak lihat di dalam bab 1, okey, kita akan dapat mencapai 4 objektif. Okey. Tetapi hari ini kita hanya akan fokus kepada 1.1, kestabilan dan kemakmuran negara kita. Okey, kita teruskan. Okey, jadi kita tahu kestabilan dan kemakmuran negara kita menjadi antara salah satu faktor kedatangan kuasa barat. Okey. Jadi kalau di sini kestabilan merujuk kepada sistem pemerintahan dan pentadbiran yang stabil. Okey, kalau kita lihat apa yang dimaksudkan dengan pemerintahan yang stabil. Okey, kalau kita ingat semula kita pernah belajar berkaitan dengan sistem pemerintahan beraja yang mana diasaskan oleh Kesultanan Melayu Melaka dan pentadbiran yang cekap di bawah sistem pembesar 4 lipatan. Okey, seterusnya sistem perundangan, struktur sosial masyarakat, semangat muafakat, hubungan luar. Ini antara faktor-faktor yang membawa kepada kestabilan dalam pemerintahan dan pentadbiran negeri-negeri Melayu. Okey, seterusnya ialah kemakmuran. Kemakmuran pula merujuk kepada kemajuan sumber ekonomi daripada hasil bumi. Okey, kita tahu tanah Melayu memang kaya dengan hasil bumi dan sumber alam. Okey, antaranya ialah kekayaan hasil galian, kesuburan tanah, sumber makanan, sumber laut, flora, fauna, serta perkembangan kegiatan intelektual dan persuratan. Kita lihat sistem pemerintahan beraja yang ada di negeri-negeri Melayu. Kita ada sultan yang mengetuai pentadbiran negeri, dibantu oleh pembesar di peringkat jajahan dan daerah. Seterusnya di peringkat kampung atau mukim kita ada penghulu. Seterusnya kalau kita lihat sistem pemerintahan ini berbeza dengan negeri sembilan. Kerana negeri sembilan mengamalkan adat pepatih. Adat pepatih ni lebih kepada bercorak demokrasi yang mana pelantikan adalah daripada peringkat bawah sehinggalah kepada peringkat yang paling atas. Yang tuan besar ataupun dipanggil yang di-Pertuan Besar. Di peringkat bawahan, negeri sembilan mempunyai anak buah dan ibu soko. Ibu soko ni adalah individu yang menjadi pakar rujukan berkaitan dengan adat. Adat. Ibu soko ini akan melantik buapa, buapa akan melantik lembaga, lembaga akan melantik undang dan sehinggalah peringkat yang paling atas undang melantik yang tuan besar. Jadi bagi negeri-negeri Melayu lain, mereka mengamalkan adat Temenggung. Adat Temenggung seperti yang kita tengok yang inilah. Lantikan daripada atas kepada peringkat bawahan. Sultan melantik pembesar, pembesar akan melantik penghulu. Seterusnya kita lihat pula di Sabah dan Sarawak. Pemerintahan di Sarawak terbahagi kepada dua, sistem kesukuan dan sistem kesultanan. Suku di sini antaranya ialah masyarakat Iban, Bidayuh, Kenyah, Kelabit dan Kayan. Manakala kesultanan dipengaruhi oleh Kesultanan Brunei. Seterusnya kita lihat pula di negeri Sabah. Sabah terbahagi kepada 3 sistem pemerintahan. Ada sistem kesukuan, antaranya ialah Kadazan Dusun, Murud dan Bajau. Sistem kesultanan dipengaruhi oleh sistem Kesultanan Brunei. Sistem ketua bebas apabila sistem kesultanan semakin lemah, mereka yang berkuasa ataupun mempunyai keupayaan akan dilantik sebagai ketua dalam pemerintahan. Itu faktor yang pertama yang di bawah kestabilan. Sebenarnya di bawah perundangan. Perundangan yang stabil juga antara faktor menarik kedatangan kuasa barat ke tanah Melayu.
Okey, antaranya kita ada undang-undang bertulis, kita ada undang-undang tidak bertulis. Undang-undang bertulis ni maksudnya undang-undang yang termaktub dalam perlembagaan dan perundangan. Okey, contohnya kita ada Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka, Hukum Kanun Pahang dan Undang-Undang 99 Perak. Okey, ini semua anak-anak dah belajar semasa di tingkatan 2. Okey, seterusnya kita lihat undang-undang tidak bertulis. Contohnya seperti Negeri Sembilan tadi. Okey, mereka ada undang-undang adat pepatih. Okey, adat pepatih. Okey, di Sabah dan Sarawak, okey, peraturan hidup dan undang-undang berdasarkan kepada peraturan hidup yang diamalkan secara tradisi dan turun-temurun melalui kepercayaan masing-masing, dan mereka ada ketua-ketua yang akan menjadi pakar rujuk berkaitan dengan undang-undang adat. Okey, seterusnya kita lihat faktor kestabilan yang berikutnya ialah hubungan luar. Hubungan luar terjalin daripada 3 faktor. Okey, ada di antaranya menjalin hubungan luar atas dasar politik, diplomatik, okey, ada juga ekonomi, ada juga sosial. Okey, jadi hubungan luar ini sangat penting bagi kerajaan Melayu, antaranya untuk meluaskan pengaruh, melindungi daripada ancaman musuh, memajukan ekonomi negara dan menstabilkan pemerintahan. Okey, jadi hubungan luar ini dapat menjaga, okey, ataupun menjamin keamanan dalam sesebuah negara. Okey, seterusnya kita terus kepada faktor yang kedua. Okey, faktor yang kedua dibawa kemakmuran. Okey, kemakmuran di mana tanah Melayu kaya dengan hasil bumi dan hasil alam. Okey, antara hasil galian, okey, kekayaan biji timah, emas dan perak di negeri-negeri Melayu bersekutu antaranya. Okey, di Perak, di Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Okey, begitu juga dengan hasil-hasil hutan. Okey, hasil hutan seperti rempah ratus, damar, rotan. Okey, hasil-hasil lainnya, hasil rimba seperti kayu kayan, kapur barus, rotan, damar, getah, jelutung, kayu gaharu. Okey, hasil-hasil ini semua menjadi ekspor utama negara tanah Melayu ke China, Jepun, Siam dan India. Okey, manakala hasil laut seperti sirip ikan hiu, timun laut dan mutiara. Jadi kekayaan ini mendorong kedatangan kuasa barat ke tanah Melayu. Okey, seterusnya kita lihat sumber-sumber alam yang sedia ada. Okey, dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat pada ketika itu. Antaranya ialah daun mengkuang, daun pandan, daun nipah, bulu dianyam menjadi tikar dan bakul. Rotan dan kayu kayan, okey, dibuat perabot, buat perahu, okey. Manakala biji timah dijadikan alat senjata tradisional. Di samping itu di Sabah, di Sarawak, okey, mereka menenun kain puar dan menyulam selendang. Ini antara hasil-hasil alam yang dimanfaatkan. Okey, menunjukkan masyarakat Melayu dulu kreatif menggunakan sumber yang ada. Okey, seterusnya kita lihat sistem ekonomi. Okey, di mana perdagangan, pelabuhan, okey, disediakan pelbagai kemudahan, okey, untuk menarik kedatangan pedagang-pedagang daripada seluruh dunia. Okey, antaranya ialah pelabuhan Kedah, Johor, Klang dan Melaka menjadi pusat pengumpulan barang. Okey, jawatan Syah Bandar diperkenalkan bagi memudahkan atau melancarkan urusan di pelabuhan. Okey, banyak hasil-hasil yang diperdagangkan, antaranya buah keras, kayu manis, cengkeh. Okey, ini di bawah perdagangan dan pelabuhan, pelbagai kemudahan. Okey, disediakan. Okey, seterusnya kita lihat timbang, sukat dan ukur. Ini juga antara faktor yang membawa kepada kemajuan dalam bidang perdagangan. Okey, melancarkan aktiviti perdagangan di pelabuhan. Okey, di mana penggunaan unit-unit sukatan, timbangan dan ukur seperti kepul, ling, kal, cupak dan gantang. Okey, selain daripada itu kati, tahil, pikul, mayam, kati, saga, bungkal, ini untuk timbangan emas dan perak.
Okey, selain daripada itu ounce, pound, tan, gallon, ini juga unit-unit sukatan yang digunakan di Tanah Melayu. Okey, seterusnya kita lihat penggunaan mata wang di pelabuhan. Kalau dulu aktiviti perniagaan menggunakan sistem barter, sistem tukar barang. Tapi untuk melancarkan aktiviti jual beli di pelabuhan, mata wang diperkenalkan. Mata wang seperti biji yang diperbuat daripada timah dan emas. Contohnya Kedah menggunakan mata wang emas, Kelantan duit kijang, Terengganu pitih Terengganu. Selain daripada itu sistem cukai. Tujuannya untuk mendapatkan atau menambah pendapatan kerajaan untuk membuat atau mempelbagaikan lagi kemudahan untuk kemakmuran negeri. Antaranya hasil-hasil pelombongan, hasil-hasil pertanian, hasil hutan, dan aktiviti perdagangan. Seterusnya kita lihat faktor di bawah kemakmuran, kegiatan intelektual. Di mana kegiatan intelektual ni terbahagi kepada dua, iaitu pendidikan tidak formal dan pendidikan formal. Apa yang dimaksudkan dengan pendidikan formal? Tidak formal. Pendidikan tidak formal merupakan asuhan awal keluarga. Yang mana anak-anak mempelajari pendidikan tidak formal ini daripada rumah. Kemahiran yang dipelajari secara semula jadi melalui pemerhatian, pengalaman, seperti bercucuk tanam, tangkap ikan, kraft tangan, bertukang. Ilmu-ilmu agama seperti selain daripada itu berpekerti mulia, menjaga maruah. Belajar pantun, syair, peribahasa, cita-cita teladan. Ini semua dipelajari secara tidak formal. Seterusnya kita lihat apa pula yang dimaksudkan dengan pendidikan formal. Pendidikan yang bercorak Islam, menekankan ilmu keagamaan. Pendidikan formal ini anak-anak belajar di masjid, surau, pondok, madrasah, istana. Di mana ada guru yang mengajar dan ada tempat yang telah ditentukan. Ada jangka masa yang telah ditetapkan. Itu kita panggil pendidikan formal. Macam kita sekarang ni. Di kelas, ada guru yang mengajar. Itu adalah pendidikan formal. Seterusnya kita lihat bahasa Melayu dan tulisan Jawi. Di mana perkembangan pendidikan yang pesat telah membawa kepada penggunaan bahasa Melayu dan tulisan Jawi. Kita lihat apakah kepentingan bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu. Selain daripada itu menjadi bahasa lingua franca, di mana bahasa pengantara yang digunakan di pelabuhan Melaka pada ketika itu. Kemampuan menyampaikan ilmu agama, ilmu pengetahuan dan penulisan karya kesusastraan. Seterusnya kita lihat yang terakhir ialah penghasilan penulisan karya kesusastraan. Ini di bawah perkembangan ilmu intelektual tadi, golongan cerdik pandai, golongan cendekiawan. Ini antara hasil-hasil karya yang dihasilkan oleh ahli-ahli cendekiawan kita seperti Tufat An-Nafis, Gurindam 12, Misal Melayu dan Hikayat Datuk Merpati Jepang. Jadi pelajar-pelajar, ini adalah faktor utama yang mendorong kedatangan kuasa barat ke Tanah Melayu, iaitu faktor kestabilan dan kemakmuran negara kita. Jadi banyaklah kita dah lihat dari aspek pemerintahan, kita dah lihat dari aspek kegiatan ekonomi kita, dan juga dari aspek kegiatan keintelektualan. Jadi harap pelajar-pelajar dapat menguasai subtopik kita pada hari ini 1.1, iaitu kestabilan dan kemakmuran negara kita. Sekian, terima kasih.